Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya kita dipertemukan dalam majlis pada hari ini. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga dan para sahabat baginda. Saudara-saudari sekalian, tajuk yang akan saya sampaikan pada hari ini yang sangat kita sering dihadapi oleh kita sendiri dengan manusia yang lain, iaitu janganlah bersedih, jadilah manusia yang paling bahagia. Wahai saudara-saudari sekalian, seringkali kita dengar dan kenali ayat iaitu beratnya ujian ini, kenapa ini terjadi, sakitnya hati ini, aku tak mampu lagi. Saudara-saudari, ingatlah dan percayalah apa yang terjadi sudah pasti ia terbaik kepada diri kita, kerana apa yang ditimpanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita adalah satu yang terbaik, kerana Dia Maha mengetahui apa yang terbaik kepada diri kita, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang terbaik kepada diri kita. Saudara-saudari sekalian, perasaan sedih adalah suatu fitrah di mana setiap manusia akan menghadapinya, dan perasaan sedih ini juga wujud atau lahirnya disebabkan kerana seseorang ditimpanya dengan keadaan atau situasi yang kehilangan, mengecewa atau tidak mampu untuk mengendalikannya. Umumnya kesedihan ini adalah diistilahkan dengan perasaan sedih, berduka cita dan susah hati, manakala kebahagiaan ini mempunyai kata dasar yang membawa maksud kepada keadaan atau perasaan yang tenteram, hati yang senang, atau boleh diertikan dengan perasaan yang bebas daripada segala yang menyusahkan, di mana menurut Jalaluddin Rahmat 2009 dia mengatakan bahawa kebahagiaan itu merupakan satu perasaan yang menyeronokkan atau menyenangkan berdasarkan penilaian yang dinilai oleh seseorang terhadap kehidupan yang dihadapi atau dialaminya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kata orang kehidupan itu penuh dengan kependeritaan dan kepahitan, tapi bagi apa yang saya akan ingin katakan ialah tersenyumlah, cukuplah kepahitan itu di atas langit. Di antara dampak terburuk daripada kegelisahan adalah kita dapat mengadakan konsentrasi. Oleh itu, ketika kita berasa gelisah dan sedih, fikiran kita akan menjadi bercabang dan tidak fokus akan sesuatu. Namun, ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, sebenarnya pada saat itu kita telah memfokuskan atau menjadikan fikiran kita pada sudut yang negatif, yang di mana ia menganggap apa yang terjadi itu adalah satu perkara yang terburuk. Disebabkan itu, kita tidak mampu untuk bersemangat dengan melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik selagi mana kita berada dalam keadaan gelisah ataupun bimbang akan sesuatu. Oleh itu, janganlah kita berfikir terlalu berlebih-lebih kepada sesuatu keadaan. Saudara-saudariku, sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kesenangannya. Setelah titisan air mata pasti akan ada senyumannya, dan setelah malam pasti akan ada siangnya. Sesungguhnya awan kelabu juga akan menghilang, seperti segala masalah pasti akan diatasi atau segala bencana pasti akan berakhir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu janganlah kita mudah berputus asa kerana tidak melihat jalan keluar. Ini kerana setiap apa yang berlaku atau menimpa kepada diri kita merupakan penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza ata'at mar'ata rabbaha wa salla khamsaha wa hafiza iddaha dakhala jannata rabbaha." Ia bermaksud apabila seseorang itu berbakti atau mentaati suaminya, ia menjaga solat 5 waktunya dan ia melihara kehormatannya, nescaya ia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat hadis Ahmad. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma amila salihah min zakari aw unsa wa huwal mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud pada siapa yang mengerjakan amal soleh, baik pun lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh itu, bersiap-siaplah dan bekalkanlah diri kita untuk menghadapi hari akhirat. Janganlah bersedih ataupun kecewa dengan kehilangan ataupun ditimpanya sesuatu dalam kehidupan kita dunia ini. Ini kerana dunia ini hanyalah satu pinjaman yang sementara dan pastinya akan lenyap dan tidak akan kekal dan abadi kecuali amal yang soleh. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Dialah terdapatnya kunci pembendaharaan yang gaib, dan hanya Dialah yang dapat melenyapkan kesusahan dan kesulitan. Oleh sebab itu, mohonlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan amalkanlah selalu doa agar Allah akan melapangkan diri kita daripada gelisah, resah dan derita.
Di antara doa yang boleh kita amalkan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesedihan dan kegelisahan, dan aku juga berlindung kepadamu daripada sifat yang malas dan lemah, dan aku juga berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan kedekut, dan aku juga berlindung kepadamu daripada kekerasan manusia dan hutang. Ibnu Al-Jauzi juga pernah berkata, suatu ketika aku telah dihimpikan dengan suatu masalah sehingga membuatkan aku resah dan gelisah. Walaupun aku telah mencuba dengan pelbagai cara untuk mencari jalan penyelesaian untuk keluar dari kekeliruan itu. Lalu sehinggalah dia menemukan ayat, iaitu surah At-Talaq ayat nombor 2, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Berdasarkan kisah ini, pada pandangan saya adalah ketakwaan merupakan salah satu penyebab segala kebaikan. Ini kerana tidaklah terjadinya sesaan itu kecuali kerana dosa, dan tidaklah hilangnya sesaan itu kecuali melalui taubat. Andainya setiap orang memiliki ketakwaan dan ketaatan, maka di bumi ini tidak akan tersisa lagi orang-orang yang sedih, sengsara, tertekan dan seumpamanya. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, nikmatilah dan bersenang-senanglah kerana segala sesuatu yang terjadi pasti akan ada kesudahannya, sebagaimana dia pun ada permulaannya. Berharaplah kepada kebaikan dan bergembiralah. Allah juga telah menjanjikan pahala untuk kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-195 yang bermaksud, maka Tuhan mereka telah memperkenalkan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalirnya sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan di sisi Allah jugalah pahala yang baik. Saudara-saudari yang disayangi sekalian, ingatlah setiap nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita dari rambut hingga ke hujung kaki merupakan satu nikmat yang sangat berharga. Maka bersyukurlah dengan apa yang dimiliki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat ke-34 yang bermaksud, dan dia telah memberikan kepadamu, iaitu kepadamu, dan segala apa yang kamu memohon kepadanya, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sadarilah betapa hinanya diri kita sekiranya kita tidak pandai bersyukur. Cuba kita fikir dan renungkan kembali betapa bertuahnya hidup kita kerana Allah masih meminjamkan nafas untuk kita teruskan hidup di dunia ini. Tanpa disedari, sebenarnya kita berada dalam kenikmatan yang tidak ada batasnya, sehingga menyebabkan kita tetap besar rasa resah, gelisah, kecewa dan sedih, walaupun hakikatnya dalam hidup kita masih ada makanan untuk dimakan, air untuk diminum, waktu yang tenang untuk tidur, dan kesihatan untuk terus melakukan pekerjaan. Di antara sebab yang sering mengundangnya perasaan tersebut adalah sering kali kita memikirkan sesuatu yang tidak ada dalam hidup kita, sehingga kita terlupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Saudara-saudari sekalian, yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah diungkitkan kembali masalah yang menyusahkan hati. Bagi orang yang bijak dan berakal, masalah itu akan disimpannya dan diikat dengan tali yang bercukup kuat seperti penjara, supaya masalah itu tidak akan menghantui dan dapat kita kembali bersemangat dan bertekad untuk mencapai masa depan yang cerah. Hal ini kerana masa lalu telah berlalu dan habis. Boleh diertikan dengan kesedihan itu tidak akan mampu lagi mengembalikan, keresahan tidak dapat dipulihkan, kegelisahan tidak mampu mengubahnya lagi menjadi terang, dan meratapi tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Ini kerana semua itu tidak dapat diulangi lagi. Antara langkah-langkah yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan perasaan sedih ataupun gelisah kita, yang pertama adalah beramal soleh dan memperkuatkan iman kita. Seperti kita memperbanyakkan amalan sunnah, melakukan solat ibadah dengan khusyuk dan disertai solat sunat. Seterusnya, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, di antara zikir yang kita boleh amalkan adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.
Saudara-saudara sekalian, berdasarkan perbincangan kita dari awal hingga yang terakhir, dapat kita simpulkan bahawa kebahagiaan itu dapat diraihkan atau diperolehi dengan mudah, dan kesedihan itu dapat dilupakan dengan kita mensyukuri, redha dan sabar. Sudah tiba masanya kita menjadi manusia yang paling bahagia walaupun kita dihujani dengan pelbagai ujian yang bertipe-tipe, agar kita tergolong ke dalam golongan orang yang mensyukuri dan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpesan dan menyeru kepada semua untuk menjadi manusia yang paling bahagia dan melupakan kesedihan. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat membuatkan kita mengucapkan selamat tinggal kepada kesedihan, kesengsaraan, kekecewaan, kegelisahan dan kegagalan. Ingatlah, kemuliaan hanya akan diberikan kepada mereka yang menginginkannya dengan penuh kesabaran. Dengan itu, saya berharap kita telah lakukan yang terbaik dan menjadi manusia yang paling bahagia dan menjadi manusia termasuk dalam golongan yang beruntung. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.